Pengenalan wilayah Al-Mazalim. Wilayah Al-Mazalim merupakan salah satu daripada pecahan ketiga dalam sistem keadilan Islam. Hakimnya digelar sebagai Qadi Al-Mazalim. Tujuan penubuhan wilayah Al-Mazalim adalah untuk memelihara hak rakyat daripada perbuatan zalim para penguasa dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penindasan, permusuhan dari jabatan-jabatan kerajaan. Definisi wilayah Al-Mazalim. Wilayah Al-Mazalim bermaksud nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang yang menganiaya seseorang. Ia merupakan gabungan dua kata iaitu wilayah dan mazalim. Wilayah ialah kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan. Mazalim ialah bermaksud kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan dan kekejaman. Sejarah wilayah Al-Mazalim. Wilayah Al-Mazalim telah bermula sejak zaman dahulu di kalangan masyarakat Parsi dan bangsa Arab Jahiliyah. Pada zaman pemerintahan Raja Parsi iaitu sebelum kedatangan Islam, wilayah Al-Mazalim dikenali dengan nama Qada Al-Mazalim, Diwan Al-Mazalim dan Sahib Al-Mazalim. Pada zaman Rasulullah pula, baginda sendiri telah mengetuai institusi wilayah Al-Mazalim. Baginda telah menyelesaikan segala pertikaian terhadap kezaliman orang-orang yang berkuasa. Contoh kezaliman yang telah berlaku pada zaman baginda ialah Zubair Al-Awwam dengan seorang lelaki Ansar yang melibatkan pembahagian air. Zubair ketika itu menguasai pembahagian air, enggan mengalirkan baki airnya ke kebun lelaki Ansar yang merupakan jirannya. Pada waktu itu, Zubair merupakan seorang yang berpengaruh dan tambahan pula mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, wilayah Al-Mazalim tidak begitu diamalkan pada waktu tersebut kerana masyarakat masih dipengaruhi ajaran-ajaran agama. Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan merupakan penguasa Islam pertama yang membentuk Mahkamah Al-Mazalim. Wilayah Al-Mazalim semakin berkembang sehingga pada zaman Bani Abbasiyah bahkan terdapat banyak pengaduan kes-kes mazalim yang telah diadili pada waktu tersebut. Dasar hukum wilayah Al-Mazalim. Prinsip keadilan dalam Islam menjadi tunjang utama dalam pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Dalam ayat ini menegaskan bahawasanya menegakkan keadilan itu perlulah secara menyeluruh dalam segala keadaan dan segala bidang bagi mencegah kezaliman dan pencerobohan di muka bumi ini. Keadilan yang dimaksudkan di sini ialah hak saksama kepada setiap yang berhak, sama ada ia dari orang Islam atau bukan Islam. Kerana dalam persoalan hak, semua orang adalah sama di sisi Allah, tidak kira sesiapa pun. Dalam pada itu, sebagai seorang pemerintah yang ingin memberi keadilan perlulah ikhlas kerana Allah, bukan kerana kepentingan mana-mana pihak. Sama ada pihak yang disaksikan kerananya atau pihak yang disaksikan ke atasnya, bukan kerana kepentingan individu yang tertentu, kelompok ataupun kepentingan umat. Seterusnya, sekiranya individu itu mempunyai kedudukan seperti orang kaya, janganlah kita meringankan persaksian kerana kekayaannya dan janganlah pula mengasihinya dalam persaksian kerana kefakirannya. Sesungguhnya Allah yang menjaga keduanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih menjaga terhadap keduanya dibandingkan dan lebih mengetahui kemaslahatan yang ada pada keduanya. Manakala pemerintah pula tidak boleh mengikut hawa nafsu, bersikap asabiah, berpuak-puak dan membenci manusia yang boleh menyebabkan kita meninggalkan keadilan dalam perkara dan urusan tersebut. Akan tetapi perlulah berpegang teguh dengan keadilan dalam segala hal kerana keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Syarat Qadi wilayah Al-Mazalim. Pertama, mestilah seorang yang berkemampuan. Yang kedua, mampu menjalankan tugas. Yang ketiga, mempunyai kaliber yang tinggi. Yang keempat, terzahir iffah. Yang kelima, tidak tamak. Dan yang keenam, seorang yang tinggi kewarakannya. Wilayah Al-Mazalim tidak wujud dan tidak dilaksanakan di Malaysia. Namun, aplikasinya boleh diwujudkan dan wajar serta relevan untuk dilaksanakan di Malaysia. Ini kerana bagi memperkuatkan dan memperkukuhkan undang-undang sedia ada kepada yang lebih baik. Pada pandangan kami di Malaysia terdapat banyak institusi-institusi, badan-badan dan penguatkuasa yang penubuhannya berkonsepkan seolah-olah menyamai konsep wilayah Al-Mazalim. Di antaranya penubuhan mahkamah khas, penubuhan mahkamah persekutuan dan juga penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.